subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan utamanya terima kasih diucapkan pada si majlis Majamin Ngurusi Surau atau Kuasa Surau dan tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi. Marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah, takdir Allah, kita dipertemukan pada malam ini. Diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk kita melakukan ibadah, solat sunat tarawih, yang mana wujudnya, dipraktikannya, dilaksanakannya hanya bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab kalau kata hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari, tapi bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Itu lebihnya Ramadan ini, tuan-tuan. Seronok sangat dapat berjumpa, walaupun mungkinlah jarang ada yang jumpa di tepi jalan, ada yang jumpa di masjid, ada yang jumpa di Jawi, di program-program. Tapi seronok sangat bila berjumpa. Itu satu kenikmatan ukhuwah yang wujud di kalangan kita, yang ukhuwah itu sangat baik, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini. Sehingga hari ini Allah pelihara ukhuwah ini dengan niat yang baik, tuan-tuan, supaya kita sentiasa mengingati atas satu sama lain. Dan kita rasa bila tak jumpa tu rasa rindu sangat. Bila lah nak mari al-Quran, padahal pagi-pagi lalu mati nak mengelak jam yang besar kan. Laluan otentik ikut sini lah, yang paling mudah. Ikut Kampung Pasir mau keluar ikut 25. Saya tak lalu dah jam-jam yang amat dahsyat sekali lah di Batam Dalam. Semua radio akan mengatakan NPE E10 itu memang sesak. Kalau ada radio yang kata tak sesak tu ajaib sekali lah. Tapi nampak macam mana takdir Allah. Namun Allah bagi ruang dan bagi kekuatan untuk kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, seperti mana yang kita ketahui, bulan Ramadan ini satu bulan yang cukup baik, yang kita mengeratkan ukhuwah. Dan saya seronok kalau saya pergi surau-surau ni, mungkin banyak surau-surau lain pun kadang-kadang kita selalu tanya, apa petanda-petanda Ramadan? Apa petanda Ramadan? Kali itu saya pergi, makcik seorang menunjuk angkat tangan. Makcik ni angkat tangan, dia beritahu kan. Saya pun tak dengar makcik, tak apa nak dengar. Dia pun beritahu lagi, tapi kita tak dengar. Dah bagi, tolong bagi mic makcik. Makcik tu bagi mic, dia relax, dia beritahu tanda-tanda Ramadan. Ada yang iklan Yusuf Tayyub. Dia bisik Yusuf Tayyub tu memang tak dengar lah. Nak bisik pun mana kan. Dia ingat Yusuf Tayyub tu main pun iklan, dia tahu lah tu nak Ramadan tu. Dia tengok TV sangat selalu. Nampak macam mana kan. Dia ahli televisyen ni, dia ada sistem-sistem dia tahu. Kita kalau ikut biasanya, hadirnya Ramadan itu sebelum Ramadan kita akan dipertemukan dengan Sya'ban, betul tak? Nampak macam tak apa setuju dah ni. Start ni tak apa nak setuju kan. Sebelum Sya'ban kita ada Rajab. Jadi Rajab itu kita boleh katakan ambang Ramadan. Dan dalam Rajab itu akan diadanya peristiwa, satu peristiwa yang besar. Peristiwa apa, tuan-tuan? Isra' wal Mi'raj, yang mana kita dididik, dia ambil pengajaran supaya peristiwa Isra' itu hubungan antara manusia, Mi'raj itu hubungan dengan Allah. Bagaimana hebatnya kuasa Allah. Allah boleh membawa Nabi dalam sekelip mata, dalam satu malam yang sampai untuk bertemu dengan dan pada masa yang sama boleh bertemu dengan Nabi-Nabi yang telah meninggal dunia. Kalau kita ikut logiknya, pelik. Jangan kata macam mana, tak boleh fikir, tak boleh nak rasa betul lah. Tapi itulah yang kita kena percaya, yang telah berlaku dan telah diceritakan dalam Quran juga. Maknanya Isra' wal Mi'raj itu nak tegak supaya sebelum hadirnya Ramadan betul-betul solat lagi tau. Betul? Kita hari ni mungkin tuan-tuan pun dah biasa dah. Lepas saya pun ada ustaz-ustaz yang lebih hebat, Ustaz Muhammad kita, Ustaz Bawai kita kan. Jadi maknanya kadang-kadang kita selalu dalam solat ni macam tadi lah, sebelum kita nak solat, tu imam ni dah macam pilot yang terbang, sama kan soft, sama kan dunia kita, sama kan rapat kampung,
pilot tu kalau dia baca doa naik kenderaan kita usah selamat, InsyaAllah tak hilang pun nampak macam mana yang hilang tu dah tak dipoi sampai sekarang Tapi bila dia dah macam pilot, anak kapal semua kena mengikut lah supaya apa? Kadang-kadang sedih tuan-tuan, puluh kali itu sangat, tapi bila peringatan itu dia ambil remeh tengah sujud sekali dia keluar lagu macam-macam nak kaya tak kaya, memang tak kaya pun kadang-kadang goyang dulu lagu tu buat lah tak ada apa pun tapi mengganggu tu apa dosa lah kita tu kurang lah pahala kita tu sebab kita dah mengganggu orang lain pernah lah tengok apa Myanmar ke Suarez ke main bola, tengah main bola tu keluar handset update status pernah? Tak ada ke dia main bola pun lincong weh main kita pun tak pernah bawa telefon dalam gelanggang kita dalam solat nak bawa telefon bawa minta maaf dekat tapi realitinya begitu dalam solat ni kita jarang nak jaga benda-benda yang mesti nampak remeh tuan-tuan, tapi uji kalau kita tak ambil berat. Sebab itu dalam soft zaman Sayyidina Umar bagaimana musuh waktu tu tolong pergi tengok pasal apa orang Islam ni kuat sangat dia pergi mengendak kuat atas batu mendak tengok dia kata memang kita tak boleh menang dengan tentera Sayyidina Umar. Pasal apa? Sebab mereka ni pukul 3 pagi mereka ni akan semayang sama-sama di mana aku tengok Sayyidina Umar rukuk itu bau semua sama yang rukuk, tak ada siapa lewat, tak ada siapa yang cepat bila tengok Sayyidina Umar naik pada rukuk, semua naik dengan rukuk serentak. Kalau aku tengok Sayyidina Umar sujud pula, lepas selesai dia sujud, baru semua sujud sama-sama. Kita hari ni kita hari ni imam takkan sampai, kita sampai dulu imam kadang-kadang dia Allah lagi kain apa tu ni tak ada tak mulai tu jemaah tu dulu habis. Kalau kita dah mendahului imam habis. Sebab itu arahan itu dilaksanakan banyak Allahu Akbar baru jemaah Allahu Akbar. Kita hari ni seiring dengan imam. Ada ulama kata pun tak boleh kalau kita seiring dengan imam. Sebab tu kita kata sabar, imam pelan dia relax kan. Kita kena tengok imam muda apa, imam muda kadang tak pernah muda ada kalau pun dia betul-betul ada silap-silap atas dalam belakang apa nak jadi dalam solat itu banyak perkara lagi tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak angkat kaki pun rasa geli, tepuk ujung kaki kelingking tu geli, lari yang ni duk ligang lagi sampai bila tak disok pakai duk geli sebenarnya tak payah geli pun, dia pun manusia lah tapi seronoknya bila sebut bab solat ni bulan puasa ni lah kita akan jumpa ahli-ahli baru tuan-tuan ataupun ahli-ahli sunat wal Jumaat. Solat sunat tarawih dia main, solat Jumaat dia main, solat sunat fardu dia tak apa nak main sangat, dia belum ahli dah malah dekat lah. Tapi ni realiti tak apalah, yang penting kita yang ahli fardu ni sambutlah ahli Jumaat sunat Jumaat ni dengan elok. Bukan kata kita ni ahli fardu ni hari pertama main lama tak apa, bukan dulu Ramadan main dia tak boleh sebelah amboi kasang apa cik tentang saya kerja je bukan kerja ni nampak maknanya kita sambut dia elok. Suruhnya dapat jumpa share mari lah selalu kami kalau sunyi lah tak ada orang gini nampak. Dia pun rasa rupanya surau ni masjid ni perlu pada kehadiran aku walaupun aku ni main setahun sekali lah, tapi aku dirasai kehadirannya tu sama kita. Janganlah biarlah Ramadan ni berlalu begitu saja. Ni kadang-kadang geng-geng hak muslimat pun sama lah lawa telekong. Jarang buat telekong mana ni tau. Dia marah kata tak mahu nampak pun telekong ni bulan Ramadan dia nampak lah. Itu pun sama lah juga. Maknanya kita sambut dengan baik, eratkan ukhuwah dengan baik supaya apa? Ada ukhuwah yang baik mungkin bermula dengan Ramadan ini tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu kita dapat teruskan ukhuwah ini sehingga Ramadan yang depan. Kalau kata tahun ni buat grup tadarus, kekalkan grup ini sampai Ramadan depan. Takkan habis Ramadan nak tadarus. Memang bulan Ramadan ini diakui ataupun kita rasa ramai ulama-ulama Imam Syafi'i sendiri dalam bulan Ramadan 60 kali khatam Quran tuan-tuan.
Kita boleh sekali canang sekampung. Allahu Akbar. Boleh sekali ya, ambil nampak kami ambil lah sekali ya. Sembang orang tak ngaji boleh ya. Dia kena kopi kan. Sembang orang tak ngaji boleh ya. Cuba sembang orang Al-Quran. Tak, sekali je lah. Kami 4 kali ya. Diam. Allah Akbar. Nampak kan? Kadang-kadang kita bukanlah kita nak mengukur ataupun kita rasa kita nak, yalah, mungkinlah satu persaingan yang baik. Tetapi sekarang ni ibadah puasa ini tuan-tuan, hubungannya direct dengan Allah. Siapa pun tak tahu kalau kita buka puasa. Mana tahu duk mandi supaya rumah lebih pula. Bulan puasa boleh rumah ah. Boleh, tapi janganlah berlebihan. Ni rumah siap rumah. Baik ya. Uyuklah puasa. Maknanya kita kalau boleh tu kita jagalah dan kita ambil perkara tu supaya dia jadi satu perkara yang tidak menggunakan kita puasa kita. Itu bab solat. Masuk Syaban. Apa peristiwa penting dalam Syaban? 10 Syaban. 10 Syaban adalah yang kita ingat kan? InsyaAllah 10 Syaban ataupun dalam bulan Syaban tuan-tuan, ada satu lagi peristiwa yang cukup besar, iaitu pertukaran arah kiblat. Yang mana Nabi berdoa, dari riwayat mengatakan lebih kurang 16 bulan tuan-tuan. Allahu Akbar. 16 bulan ni Nabi berdoa, doa ke langit. Sambil doa ke langit, tangan dia sampai terangkat nampak kecil sikit. Aisyah kata, ya, betul tuan-tuan. Nabi berdoa 16 bulan sampai Allah kata, ya Muhammad, tak apalah kalau hang doa tahap ni, aku bagi tukarlah, baulah tu orang wayu, tukar arah kiblat. Dan Nabi terima wahyu itu. Dalam solat itu Nabi tukar arah kiblat. Kita ni cuba try tengok, imam tukar arah kiblat belakang, belakang sembai kata, imam ni buat pasal dah. Aku balikkan kasut lagi ni. Dia tak tahu kerangan, jaranglah dah ni tak ada tukar dah. Nabi buat tu terus sahabat ikut. Dan Nabi tak tangguh pun tuan-tuan. Hebat tak? Kita ni kira kalau kita dapat wahyu, tak apa, habis orang lemok ni. Sekali nak asal habis-habis. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, tadi bahawa Allah bagi wahyu, asal sekali kita tukar kiblat. Nabi tak ada tuan-tuan. La tu wahyu, la tu juga tukar. Kita hari ni tak apalah, kita memang buat 8 kat surau pun, balik sini kita buat kat rumah. Tapi kat rumah tu kena-kena tak ada kuat dah kan? Main dengan Sagi, Holland nak lawan dengan apa? Costa Rica pula kata kan. Allah, tak boleh lah P12 Holland Costa Rica pula ni. Aduh kan, semalam memang dah patah tulang belakang lah. Buat tu mana? Okay tuan-tuan, seronok bila kita buat puasa ni. Cerita buat bola boleh lah kan? Semua sepak bola ada ni kan? Hari tu sekali saya pergi ceramah, kata, Ustaz, tajuk ceramah apa? Tajuk ceramah kita hari ni adalah Ambang FIFA. Dia cengang tu, marah dia kata, tu dia Ustaz ni mana main lah. Ambang FIFA kata, FIFA tu bukan bola tuan, kata FIFA tu fasting is for Allah, puasa kerana Allah. Baru dia lega kata. Saya ingat Ustaz cerita buat bola, apa saya ingat dia mulai sukan kata. Kita pun pakai blazer tie bagai kan, kata kita mulai sukan kata. Tak kan? Kalau tak bomoh lain lah, pakai sopok pula kan? Tak bomoh tak beritahu pula dia nampak anak bulan, dia tak nampak kan? Tak berani pula dia nak tengok kan tu. Kalau ada semua kita pakai teropong tak bomoh kan? Allah. Boleh tak ni? Nampak nak tak puas hati lah. Belakang duduk ribas telepon habis kan? Macam marah kata Ustaz ni. Kata Allah Akbar. Tuan-tuan, institut puasa di Jerman. Tahu tak ada institut puasa di Jerman? Ingat Jerman Thomas Müller kan? Tak harap, tak tahulah Jerman boleh menang kan? Saya tak kisah nak bab bola ni. Tapi nak beritahu institut puasa di Jerman. Ada institut kita kat Malaysia ni pun mungkin tak ada institut puasa. Baik Tuman ada, setiap hari dia main depan Ustaz, saya Baik Tuman sikit apa, tak apa nak cukup ni. Tak apa nak cukup kadang, tak cukup saja dah. Memang dunia tak cukup. Institut puasa Jerman menyatakan puasa ni memang cukup menyihatkan badan kita tuan-tuan. Okey, Allah jaga elok jadual kita bulan puasa. Yang nak tengok bola pun dia tahu lah, tak esok ni dia tak kerja makan lah. Dia ingat lah. Waktu maghrib kali pun kalau tanya hari bulan tak sembang pun masih. Semua sembang pun Ramadan lah. Ni berapa Ramadan ni ada sembang betul lah. Satu Ramadan, 3 Ramadan ingat pun situ. Bagus, menjadikan kita Islamik. Tapi sampai Ramadan je lah. Kalau tanya maghrib, dia umum ke abang?
First day 7:27 kan. Agak lambat lah kita. Cik, agak lambat lah beritahu. Macam nak leleh tu tahu awal dan tidak, kita tahu. Jadi sebelum mungkin yang sebelum turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum itu ada satu ayat yang turun yang menyatakan bagaimana Allah menjadikan mengapa Allah menjadikan langit dan bumi ini. Jadikan langit dan bumi dalam bukan keadaan yang maknanya kejadian ataupun wujudnya itu bukannya sia-sia. Kalau Allah nak jadikan bumi saja, boleh tak tuan-tuan? Boleh tanpa langit? Boleh. Tapi kenapa ada langit? Kenapa tak ada langit sampai 7 lapisan apa semua? Sebab itu daripada ayat yang itu difikirkan sudah pasti pensyariatan puasa itu ada sebab. Dan ayat pensyariatan puasa itu ayat yang ibu-ibu dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, supaya kita jadi lebih bertakwa. Bukan hadirnya Ramadan ini kita lagi teruk hubungan kita dengan Allah. Sebetulnya bulan Ramadan ini tuan-tuan, Allahu Akbar, ibadat yang sunat itu dah macam fardu. Yang fardu itu digandakan 70 kali. Bukan senang. Dalam bulan Ramadan ini yang dikatakan alfu syahr, lebih kurang 1000 bulan. Kita ni ada nak hidup 10 tahun? Tak ada orang. Saya pun tak tahu. Mungkin sampai 30 belum 30 lagi. Belum 30 lagi. Mungkin sampai 30 kan. Mungkin sampai 50 kan. Kadang-kadang nasib baiklah kita ni tak ada dekat day tulis bila mati. Kalau dia buah gaduh, sebab apa? Yalah, pakcik ni main depan. Dia marah, dia kata ni 20 tahun lagi hidup. Aku ni esok nak mati ni, duduk belakang, main duduk depan. Sebab apa? Sebab dia tahu bila dia nak mati. Yang apa? Seorang lagi tu kata, tak boleh aku esok aku sakit ni. Lepas esok ni aku mati. Duduk gaduh. Sebab apa? Kata ini tulis lah kita mati bila. Tapi sebab apa? Allah tak beritahu kita mati bila. Dia nak tengok kita dengan Allah ni untuk apa? Hidup dengan Allah ni kerana Allah. Betul? Buat semua kerana Allah. Buat itu kerana Allah, bukan buat kerana benda lain. Jadi bulan puasa ni kita seronok lah. Bila kita hadir rumah Allah ini, niat, ya Allah, aku hadir ini kerana-Mu ya Allah. Untuk ibadah tarawih ini yang mana aku jumpa dia setahun sekali ya Allah. Mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi aku. Mungkin ini Ramadan yang aku rasa lepas ni aku tak jumpa dalam Ramadan. Jadi bila kita niat macam tu, penghayatan itu akan lebih maknanya akan lagi rasa seronok tak semestinya nak cari. Dia cari dulu masjid mana hal laju kan. Masjid Khadijah tahun ni ada 8 imam jemputan. Mereka naik pening kan. Sat imam tu laju, sat imam pisku dia kata. Lepas tu bila imam laju tu tak ada lah kan. Mana imam laju ni tak ada lah. Tak main lah imam laju ni. Dia lukis imam tu dia kata. Jadi ada orang pula, aku tak suka imam laju-laju. Dia mau relax, tenang kan. Sebab apa? Tarawih ni memang untuk rehat, tenang-tenang tuan-tuan. Bukannya untuk nak pergi kalau nak pergi mana. Bukan 12 orang ustaz pula. Kalau nak pergi mana tak tahu. Nak kata main awal pun tak ada main awal kan. Tapi dia kalau dia pergi sembang dulu kedai kopi kan. Kedai kopi ni Allah Akbar. Betul lah. Saya kalau kata persatuan kedai kopi itu dia satu grup yang kita tak boleh buat apa lah. Tapi bila Ramadan ni dia ada yang grup siang yang plastik hitam. Dan musuh dia adalah band jenazah. Berlaku banyak tempat, semua negeri lah. Tapi bila malam dia ada geng bungkus. Geng bungkus ni dia lauk lebih dia kira nak bungkus. Habis belum tentu ni. Tapi dia kira dia nak bungkus. Aku macam mana pun nak pergi dapat kau kata. Tak dapat tu rasa tak berbaloi dengan masjid. Tak berbaloi dengan sunnah. Kita pun tahu lah ni geng bungkus lah ni. Main duk usah tengok duk beli tengok ada lagi kan. Lepas tu dia standby, dia main kalau tak kira lah. Yang geng AJK pun memang geng tak mau bagi lah. Jangan ambil lebih orang belakang kali orang belakang siapa yang orang belakang mana? Tak tahu orang belakang tu. Tapi sikap dia dah macam tu. Dia kata rumah aku macam mana aku tak boleh bagi. Kita aku tahu imam tak kata apa pun. Ambil lah, buat tempat nak bagi orang makan. Rezeki dia dapat ambil. Tapi kita ambil ni sikap kita kena ingat lah. Aku ambil ni boleh habis ke tak boleh habis?
Saya prinsip itu kan, nak pergi kan. Kalau bulan Ramadan ni, bazar Ramadan, tahu yang apa? Isteri ni tunjuk orang bang, asal tabak tu jarang. Bulan puasa baru jumpa. Satu tabak, satu jari dah, satu plastik. Sakit di depan ayam ni, ayam asam boy ni bang, baiknya ayam ni kan. Dah 2 jari dah plastik. Di depan tu apa manis tu dah 3 jari dah plastik. Bila ayam kecil dah 4 jari dah. Yang perlu kami dah duit kena keluar, tangan penuh jari dah ni. Nak marah tak boleh, sayang. Tak apa tak sayang isteri tu. Semua sayang. Balik dia nak ingin piring melayang. Macam-macam lah. Makan tak habis. Buat syarat tu dah. Boleh habis tak boleh habis? Tak boleh habis tu selalu beli. Buat apa pergi tak habis? Negara lain tuan-tuan, Allah Akbar. Pernah satu ketika itu mufti ditelefon oleh seorang, tanya hukum. Ya Syekh, apa hukum kalau aku nak buka puasa tak ada makanan? Aku nak sahur tak ada makanan, nak buka puasa pun tak ada makanan. Macam mana? Sedih. Mufti itu menangis tuan-tuan. Menangis. Sebab ada lagi umat Islam yang tak ada makanan. Kita hari ni mati sebab banyak makan. Makan saja kan. Lepas ni makan, lagi makan. Balik makan, tengok bola makan. Sok makan lagi. Tapi pandai elok start azan dia stop. Dulu kata ustaz, dulu tak ada waktu imsak pun. Waktu imsak tu boleh makan lagi tuan-tuan. Boleh waktu imsak ni boleh makan. Dia ibarat apa? Ibarat lain berhenti. Kereta ada lain berhenti kan? Lain berhenti nak berhenti kat traffic light tu. Ada kalau lain berhenti tu dia duduk sama dengan jalan besar. Dia mesti duduk dalam seat dia. Sebab apa? Orang perempuan kalau bawa kereta dia terlajak sikit. Dia selalu terlajak. Dia mesti terlajak. Orang lelaki dia jangan terlajak. Orang perempuan terlajak. Kalau terlajak duduk lain besar, kena repuh. Jadi sebab tu dia duduk dalam seat. Jadi waktu imsak tu dia 10 minit ni. Waktunya berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Janganlah time azan dah dengar azan tu maknanya makanan dalam mulut tak boleh telan. Kita hari ni takut dia buat takti azan pun tak buka, makan. Ada seorang tu dia lena kat maghrib lena. Terlena tunggu punya lapak sangat. Biasa kalau budak-budak lagi budak-budak dulu lagi teruk kan. Apa siap mau nak mati dah ni, tak makan nak mati dah. Tak makan dah nak mati. Tapi dia punya letih terlena. Dia lena tu dia bangun 7 pagi tu. Boleh puasa? Boleh puasa tak tuan? Dia lena, tak buka puasa tadi. Lepas tu bangun 2 pagi lah. Boleh puasa? Boleh puasa? Boleh kalau dia larat boleh kalau dia tak larat tak boleh buat buka tak boleh nak buat ke mana? Dah tak ada rezeki dah nak puasa tapi janganlah duk makan KFC bawang tu layok lah kami tak puasa ni. Tak boleh lah. Marah orang tu. Hatta depan suami pun kita orang perempuan tak puasa jangan duk makan depan dia. Sebab apa? Itulah adab orang berpuasa. Kita kena hormat orang yang berpuasa. Ni tak bang sorry lah nak buat ke mana. Tak boleh lah ni memang tak boleh puasa pun. Abang tu dalam hati panas membara kata, aduh aku diterliuk macam tadi pun tak apa nak pergi kata. Allahu Akbar tuan-tuan. Betul senang suami isteri ni tuan-tuan mungkin lebih lah melayari bahtera rumah tangga lebih lama daripada saya. Tapi apa tu dulu saya pesan dia kata mudah je. Orang lelaki apa yang isteri cakap jangan belah. Diam. Abang okey. Abang okey. Senang. Orang lelaki satu lah, kedua perempuan dua. Yang pertama perintah Allah dan Rasul kena ikut. Yang kedua ikut apa suami cakap. Senang. Suami kata aku rimah nak duduk belakang, aku rimah duduk depan. Duduk belakang, duduk je dia. Ada sahabat saya seorang, dia jenis barang. Kan isi sebelah ni memang kira duduk dalam kereta dia macam radio lah. Umar geram saya langgar pokoknya. Allah Akbar, jangan sampai tahap tu no? Dia kata aku punya barang, kata dia duk pompang aku bawa kereta pompang nak bagi dia langgar pokoknya dia duduk untuk accident. Kereta total loss. Langgar subuh tu bukan langgar sikit-sikit pagi gede tu setback bonyok tak tempat dia lagi. Tidak palu jangan macam tu tuan-tuan. Sebab itu kalau suami balik suruh sign pun sign je lah. Boleh. Nampak marah dah tu. Ustaz dia buat dah. Aku beribah je tak kata. Macam tak aku setuju kan kata tu. Kalau bagi surat suruh sign kau satu lagi. Sign
je lah, boleh? Dah ikut, kena ikut, jangan cakap suami. Oh tak apa, setuju Ustaz, hak ni kami tak setuju dah. Balik dia kata, abang pandai tu. Abang beritahu dulu, tajuk khutbah hak lepas pun ni tajuk apa? Confirm abang Lena. Abang tak pernah ingat, Allah tajuk apa? Ingat tak? Siapa ingat tajuk khutbah lepas? Tak apa Ustaz, kami memang lelaki memang cepat lupa. So beli telur pun boleh merah. So beli susu beli timun. Aduh. Yang muslimat saja nak buat. Mana-mana yang tu yang kita pilih. Yang tu yang kita kahwin pun terima seadanya. Doa lah, ya Allah bagilah suami aku ni suami yang soleh. Kuat ingatan dia. Boleh jadi imam di surau lagi bagus. Jadi Bilal pun tak faham. Bilal macam-macam cara ni. Azan ni dah macam dia tangan ni. Tangan nak dapat feel nak azan naik sampai kita tengok takut ni. Bilal juga betul kan. Dia sampai Allah Akbar. Tegak ni kita pun boleh ke ni. Azan ni sunat yang tertentu. Imam tu wajib tu. Tak ada imam sembahyang mana. Orang tak mahu kena ada imam. Tapi pahala orang azan lagi besar pada jadi imam. Imam pun letih lah. Tengah-tengah rakaat tu hilang. Apa ni? Peluh ni tak rukuk-rukuk. Allah, aku lupa ni. Rakaat berapa tu ni? Pergi. Belakang tu dia pun lagi lupa. Dia duduk sambung surah tu pun panjang tu imam. Kita pada imam pening ke tak? Rakaat berapa tak tahu. Kacau. Jadi bab nak jadi imam ke apa, kita dah ada masalah. Yang penting yang nak jadi imam dah pastilah dia ada ilmu. Nak jadi jemaah pun kena ada ilmu juga. Tak semestinya imam seorang ilmu, jemaah ada ilmu. Sebab tu dalam bulan puasa ni kena banyak sabar lah tuan-tuan. Sebab apa? Allah nak uji itu. Mungkin Allah nak masuk syurga itu dengan kesabaran kita. Allah nak masukkan kita syurga itu dengan kesabaran. Allah tak mahu Allah ni orang tu tak ni kita kadang tak habis baca Quran, tapi Allah nak tengok keseluruhan kita baca Quran tu. Ada orang tu dia baca 5 hadis, tapi baca pun kadang-kadang ada betul ada salah, kadang baca mungkin niat yang tak betul. Tengok kami yang baca Quran kat sini. Dia baca apa? Yang seorang lagi ni tu tak pernah pun tengok dia baca Quran. Dia pun tak pernah lah. Tapi dia dah kata kat orang. Dia dah kata kat orang ni dia tak pernah baca Quran pun dia cuba try tengok baik dia. Dia ni pun suruh baca alam tarokai pun tak pernah nak keluar. Alam apa dia tak keluar tulis tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia pun tak pernah. Kalau kita nak kata kat orang tu sah, kita kata kita tengok diri kita tu, aku tak baca lagi, aku hantar habis lagi. Aku boleh buat tak? Sebab kita di muka bumi ni, kita sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kita setiap muka kita adalah pemimpin dan kita akan dipersoal satu persatu. Pernah ditanya, Abu Zar tanya kepada Rasulullah, tadi pun tak beri aku jawatan. Rasulullah pegang bau dia. Ya Abu Zar, karena jawatan dengan jawatan ini mungkin satu hari disebabkan jawatan itu akan menyedihkan kamu atau menggembirakan belum tentu. Dengan jawatan belum tentu dapat menggembirakan kita, tapi sudah pasti mungkin akan menyedihkan kita. Sebab apa? Jawatan yang kita pegang itu tak dapat buat. Bila tak dapat buat, isu dia kita kena jawab lagi. Ya, kita menangis kat dunia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini sebab kita nak taat pada perintah Allah. Jangan kita menangis di akhirat nanti sebab kita ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kod yang saya selalu pegang. Orang nak marah kita marah. Yang penting aku main nak ibadat. Aku main nak buat benda berjadi elok. Main ni nak murid bagi elok. Kalau murid bagi elok, saya murid dia elok. Tu rumah senang kata tengok bola jadi muat dah. Cukup time kau pasal pasal fikir apa? Tarawih pun tak ada dia tak lah. Dia buat sendiri tu pun tak buat lah. Yang geng 8 ni Nabi pun buat 8 balik sebenarnya dia buat dengan ni pula balik tu haram tak buat dah kata Allah. Jadi kita pakat-pakat betul tuan-tuan. Boleh tak? Nampak yang marah kata ni. Tak apa nak setuju dengan ustaz kata. Ustaz ni pun main pun setahun sekali dah. Lepas tu ustaz nak sembang. Dah marah banyak lah. InsyaAllah saya tak punya nak masa pertama. Jika ada kekurangan mohon maaf. InsyaAllah moga-moga pernyataan ini nak melelok kita, saya dulu tuan-tuan. Dan insyaAllah kita doakan kita semua dapat teruskan ibadah puasa ini yang lebih baik. Mempertingkatkan puasa kita lagi baik pada puasa yang dahulu. Jadi target banyak hari lagi ni.
Dah 3 minggu lagi, 3 minggu lebih ni. Boleh pekat-pekat putih. Kejarlah Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar, Facebook dan sebagainya, subuh apa semua tu. Nak shopping orang. Peluh biar orang tak apa. So insyaAllah 15 bulan masuk bulan 5 tu kan. Boleh lah. Boleh tengok bandar tadi. Semua nak tengok bandar dah kan. Saya selalu nak tengok bandar kan. Kau duk sahur dengan Cadbury kan. Semua macam-macam isu lah ni. Tak apa lah. Sahur dengan Cadbury ke apa ke. Yang penting baca doa dan pasti itu halal. Tak ada lagi idea lain kalau kata tak tahu pasal apa Cadbury tak tahu tak tahu. Terus ambil tahu pun tak apa kata makan banyak makanan lain dia makan ni kata. Makan kurma lagi boleh. Allahu Akbar, Allahu A'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.